Dua kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 59 tahun. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 61 tahun yang mana punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 96 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,058 orang. Terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 23 kes. Kedua-dua kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster WSS Kulab Construction Dormitory adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 171 kluster. Selain itu, terdapat 3 kes import yang dicatat yang mana 2 daripadanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 874 pada 5 hari bulan 11 2021. Dan satu lagi kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 874 pada 27 hari bulan 10 2021. Manakala terdapat 11 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 119 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,233 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 728 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,781 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 549,063 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 10 November 2021, 6,729 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 4,646 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 370,184 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 86.3% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 290,032 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 67.4% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 18 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 13 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Semua masjid, surau dan balai ibadan akan dibuka semula pada hari Jumaat 19 November 2021
bermula dengan sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu dalam fasa peralihan. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, pembukaan masjid-masjid tersebut adalah untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat sahaja. Bagaimanapun, aktiviti-aktiviti keagamaan yang lainnya yang lazim dijalankan belum dapat diadakan sehingga ke satu keadaan yang dirasakan lebih selamat. Hanya jemaah dan orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas dan lengkap 2 dos vaksin sahaja yang akan dibenarkan bersembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara, termasuk surau-surau di bawah kawalan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan di bawah kawalan polis di Raja Brunei. Yang kedua, hanya jemaah lelaki sahaja yang dibenarkan membuat tempahan bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Manakala sembahyang fardu 5 waktu dibenarkan untuk jemaah lelaki dan perempuan tanpa memerlukan tempahan. Kapasiti masjid akan ditentukan menurut penjarakan yang dilakukan, iaitu 1 meter, dan perkara yang tidak dibenarkan ialah jemaah yang mempunyai simptom dan risiko tinggi tidak dibenarkan hadir ke dalam masjid, surau dan balai ibadat. Yang kedua, masjid-masjid belum dibenarkan untuk mengadakan sebarang aktiviti-aktiviti takmir masjid sebagaimana yang tadi dinyatakan. Yang keenam, tidak bersalaman bersama jemaah yang hadir. 5 perkara yang dimestikan ialah bagi sembahyang fardu Jumaat, jemaah dikehendaki membuat tempahan menggunakan aplikasi BruHealth serta mendapat kelulusan kod berwarna hijau atau kuning. Yang kedua, jemaah dikehendaki membawa tikar sembahyang sendiri berukuran besar bagi setiap kali menunaikan sembahyang. Yang ketiga yang dimestikan ini ialah jemaah dikehendaki berwudu sebelum ke masjid, kemudian masjid seperti tandas dan tempat berwudu adalah tidak digalakkan untuk digunakan kecuali jika perlu. Yang keempat, dalam perkara dimestikan, jemaah dimestikan untuk memakai face mask, itu sungkup muka pada setiap masa. Dimestikan ya. Dan jemaah dikehendaki membuat pemeriksaan suhu badan. Jadi yang digalakkan hanya 1, jemaah digalakkan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki masjid, surau dan balai ibadat. Sana itu ada disediakan, cuma digalakkan. Sementara mengenai kawalan masuk ke masjid pada hari Jumaat akan juga menggunakan bantuan daripada anggota pasukan beruniform selain daripada ahli-ahli jawatan kuasa takmir dan sukarelawan-sukarelawan, terutama sekali belia-belia masjid. Menteri Hal Ehwal Agama juga menyentuh mengenai peperiksaan pemilihan calon ke sekolah Arab. Dengan mengambil kira perolehan markah pelajar dalam penilaian kendalian sekolah, sama ada peperiksaan setengah tahun, ujian topikal dan penilaian hasil kerja pelajar di sepanjang tahun 2021. Jadi penilaian ini kalau setakat di persekolahan agama, kerana calon-calon itu adalah dari persekolahan agama, tetapi ada juga calon yang sudah dalam persekolahan swasta ataupun persekolahan Kementerian Pendidikan. Jadi mata pelajaran mereka di swasta itu yang termasuk dalam syarat untuk peperiksaan itu ialah mathematics. Jadi Kementerian Haluan Agama, Jabatan Pengajian Islam adalah akan berhubung dengan pihak sekolah-sekolah yang berkenaan untuk menghantar laporan atau report
kemajuan murid-muridnya yang menjadi calon memasuki sekolah Arab. Dalam mendukung program vaksinasi kebangsaan, kesemua tenaga pengajar, pekerja-pekerja persekolahan lain, petugas dan penjaga di sekolah-sekolah yang juga meliputi sekolah-sekolah agama dan Arab serta Institut Tahfiz dan Pengajian Tinggi di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama adalah dikendaki bervaksin secara mandatori. Setakat ini yang lengkap 2 dos seramai 2,781 guru, iaitu kalau peratusnya 78.96%, yang baru 1 dos 709 orang guru, termasuklah staf-staf yang lain tadi, iaitu perkiraannya 20.13%. Belum bervaksin langsung, ada 32 guru. Jadi sekurang-kurangnya 1 dos vaksin keseluruhannya 3.490 orang, 99.9%. Jadi vaksinasi kebangsaan bagi remaja pula sebenarnya cuma di sini disebutkan adalah jumlah pelajar sekolah Arab dan Institut Tahfiz yang telah diizinkan oleh ibu bapa dan penjaganya untuk diberikan suntikan vaksin dalam program ini adalah seramai 4.397, yakni dari jumlah seramai 4.590, iaitu 96%. Selebihnya murid-murid ataupun penuntut agama yang mempelajari agama, mengambil pelajaran agama untuk lulus peperiksaan darjah 6 dan sebagainya, berada di sekolah swasta dan berada di sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi ini setakat di sekolah Arab dan di Ma'had Tahfiz sahaja. Jadi melihat kepada peratus di sini ada 96, jadi maknanya ada 4% saja lagi yang belum diizinkan. Jadi itu pun akan diketahui jumlahnya dalam 100 lebih. Kalau dari pemerhatian secara kasar kementerian setakat ini, lebih separuh daripadanya adalah kerana murid-murid itu baru masuk 12 tahun, masih damit lagi. Mungkin ibu bapa beralasan dilihat duit. Setelah ini masihnya orang damit lagi apalagi kalau yang kebetulan memang bertubuh saiznya memang kecil. Jadi mungkin mereka menunggu dulu apa hasil daripada proses vaksinasi sekarang ini yang akan berakhir, kalau bagi sekolah Arab akan berakhir minggu depan insya-Allah 14 dan 15 bulan. Setakat ini saja di Kementerian Ahlul Agama sudah 80% lengkap 2 vaksin dan ada 19% cuma 1 dos. Ada 58 orang yang ini belum bervaksin. Ini yang akan dipastikan nih, apa sebab-sebabnya. Dan vaksin sekurang-kurangnya 1 dos keseluruhannya adalah 6.064 orang, jadi 99%. Sementara itu, Menteri Pendidikan menjelaskan lebih 17,700 pelajar telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun di bawah kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Mereka terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama, sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Di daerah Brunei Muara seramai 11,805 orang menjalani vaksinasi. Di daerah Temburung seramai 1,074 orang pelajar. Manakala seramai 2,698 orang pelajar menerima vaksin pertama mereka di daerah Tutung. Dan di daerah Belait pula seramai 2,185 orang pelajar telah menerima vaksinasi. Sepanjang program ini dilaksanakan, Kementerian Pendidikan telah pun menugaskan pegawai-pegawai dan guru-guru pengawas bagi membantu petugas di lokasi-lokasi vaksinasi bagi memudahkan proses pendaftaran
untuk para ibu bapa dan khasnya pada para pelajar. Pihak Kementerian Pendidikan juga menyediakan kemudahan pengangkutan untuk pelajar-pelajar ke pusat-pusat vaksinasi. Dalam kesempatan ini juga pihak Kementerian ingin memaklumkan bahawa terdapat dua perubahan kepada jadual vaksinasi pelajar. Perubahan pertama ialah pada hari Jumaat 7 Rabiul Akhir 1443 bersamaan dengan 12 November 2021 ini, yang mana akan melibatkan 11 sekolah dan 699 orang pelajar. Sementara perubahan kedua ialah pada hari Sabtu 8 Rabiul Akhir 1443 bersamaan dengan 13 November 2021 yang akan melibatkan seramai 1,105 orang pelajar dari 14 buah sekolah swasta dan institusi kerajaan. Tarikh dan lokasi bervaksin yang baru telah pun dimaklumkan kepada sekolah-sekolah berkenaan. Ibu bapa dan penjaga telah dihubungi dan dinasihatkan untuk merujuk terus mengenai perkara ini kepada sekolah-sekolah berkenaan atau boleh merujuk terus ke laman web rasmi Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama telah menyediakan garis panduan bagi institusi-institusi pendidikan teknikal dan pengajian tinggi dan pusat-pusat latihan awam dan swasta mengikut rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19. Dalam fasa peralihan itu nanti, pembukaan institusi-institusi pendidikan teknikal dan pengajian tinggi serta pusat-pusat latihan awam dan swasta adalah mengikut garis panduan berikut. Pertama, sekatan kapasiti dibenarkan beroperasi dengan had kapasiti 50% mengikut keluasan tempat dalam satu-satu masa. Kedua, protokol kemasukan di mana hanya individu yang lengkap mendapat 2 dos vaksin sahaja akan dibenarkan untuk hadir ke premis-premis berkenaan. Bukti pengesahan vaksinasi hendaklah ditunjukkan. Di samping itu, semua individu adalah dibenarkan atau diperlukan untuk menjalani ujian ART sekali setiap minggu dengan keputusan negatif. Turut dilaksanakan adalah keperluan am yang lazim seperti pemakaian sukup muka atau face mask bagi semua individu, pengimbasan kod QR dengan menggunakan aplikasi BruHealth sebelum memasuki premis awam dan hanya mereka yang mempunyai kod BruHealth warna hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk. Dengan kad pengenalan ditunjukkan sebagai pengesahan serta lain-lain keperluan yang berkaitan dalam memastikan garis panduan Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam adalah sentiasa dipatuhi. Semasa fasa peralihan ini nanti juga guru-guru di prasekolah, sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, awam dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah antarabangsa adalah dibenarkan untuk kembali ke sekolah masing-masing dengan had kapasiti 50% dari jumlah warga sekolah dalam satu masa serta menggunakan pakai Business Continuity Plan atau BCP masing-masing. Perkara ini adalah bagi memberikan guru-guru kesempatan untuk membuat persediaan pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan menjelang tahun akademik 2022 yang baru. 11 orang dari penduduk Kampung Pengkalan Batu dan Kampung Masin hari ini menerima suntikan vaksin COVID-19. Perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak tersebut memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada mereka yang tidak dapat hadir sendiri ke pusat kesihatan disebabkan masalah kesihatan. Perkhidmatan tersebut merupakan antara usaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk di kawasan berkenaan untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, khususnya warga emas. Ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam memastikan negara mencapai objektif 80% keseluruhan penduduk mendapat suntikan lengkap vaksin COVID-19. Bagi mereka yang tidak dapat hadir sendiri ke pusat kesihatan, bolehlah mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Negara Brunei Darussalam kekal komited untuk mencapai agenda 2030
untuk pembangunan mampan dan matlamat pembangunan mampan dan sumbangan konstruktif UNESCO terhadap agenda pendidikan, sains dan budaya di seluruh dunia. Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Perancis dan Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO menyampaikan kenyataan tersebut selaku Wakil Menteri Pendidikan semasa Persidangan Agung UNESCO kali ke-41. Persidangan berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO di Paris, Perancis pada 9 hingga 24 November 2021. Puan Yang Terutama turut menjelaskan mengenai pelan transformasi digital Kementerian Pendidikan yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan untuk menjadikan pembelajaran digital sebagai norma baharu dalam sistem pendidikan negara. Persidangan yang diadakan 2 tahun sekali itu dihadiri oleh wakil dari 193 buah ahli negara. Ia antara lain bertujuan membincangkan dan mengkaji semula dasar aktiviti dan program di bawah UNESCO bagi tahun 2020 hingga 2021 dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Dalam sama-sama membendung penularan COVID-19, Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam kemarin menyumbangkan sejumlah 700 sungkup muka kepada projek Jiwaku Ikhlas edisi ke-7. Majlis penyerahan diadakan di Kedutaan Republik Islam Iran bertempat di Kampung Kiarung. Sumbangan diserahkan oleh Puan Yang Terutama Homeran Riji Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam kepada Daeng Hajah Karmila binti Haji Sapar, pengasas projek Jiwaku Ikhlas. Melalui projek tersebut, lebih 500 orang yang terjejas semasa pandemik termasuk warga negara asing telah menerima sumbangan. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China menunjukkan pencapaian positif dalam kerjasama industri hiliran, pertanian, sektor kewangan. Dalam bidang pendidikan pula, kedua-dua buah negara menandatangani beberapa memorandum dan mengendalikan kajian bersama. Perkara tersebut dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi semasa forum mengenai kajian dan prospek bagi membina perkongsian kerjasama strategik negara Brunei Darussalam, Republik Rakyat China dari perspektif pendidikan dan industri. Forum diadakan bersempena dengan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Diadakan secara maya, forum dianjurkan bersama oleh Institut Penyelidikan China ASEAN, Universiti Guangxi dan Pejabat Perancangan dan Kemajuan Universiti Teknologi Brunei UTB. Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menggariskan mengenai latihan bersama dalam industri kimia yang telah membuat kemajuan positif dan negara Brunei Darussalam berhasrat untuk bekerjasama dan bertukar-tukar dalam pelbagai bidang dengan Republik Rakyat China. Sementara itu, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dalam ucap tamanya, antara lain menggariskan UTB dan Republik Rakyat China menikmati hubungan persahabatan baik dalam tempoh beberapa tahun melalui pertukaran pelajar. Forum turut disertai oleh Tuan Yang Terutama Wang Naizu, Naib Pengerusi CPPCC of Guangxi Zhuang Autonomous Region and Secretary of the Party Committee of Guangxi University, dan Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Forum juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama akademik antara Kejuruteraan Awam dan Seni Bina Universiti Guangxi, Republik Rakyat China dan Fakulti Kejuruteraan UTB. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Ogos 2021 meningkat 1.9% tahun ke tahun berbanding Ogos 2020. Harga makanan dan minuman ringan meningkat 2.1%, manakala harga bukan makanan meningkat 1.9%.
Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan perubahan bulan ke bulan IHP bagi bulan Ogos 2021 meningkat sebanyak 0.2% berbanding bulan Julai 2021. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan pula masing-masing meningkat 0.2%. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan restoran dan hotel. Walau bagaimanapun, peningkatan ini diimbangi oleh penurunan harga dan kos perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain dan rekreasi dan kebudayaan. Kenaikan bagi harga pengangkutan sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor, diikuti oleh tiket penerbangan akibat jadual penerbangan yang terhad. Kos restoran dan hotel pula meningkat disebabkan peningkatan harga menu terpilih bagi catering berkontrak dan juga di restoran dan kafe. Peningkatan harga menu terpilih adalah selaras dengan kenaikan harga bahan mentah. Harga makanan dan minuman ringan pula meningkat, terutamanya disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti daging lembu dan kerbau, ayam, minyak masak dan sayur-sayuran. Kenaikan harga daging lembu dan kerbau antara lainnya disebabkan oleh peningkatan kos impon khususnya perkhidmatan pengangkutan. Bagi daging ayam, peningkatan harga disebabkan oleh kenaikan kos makanan ayam. Manakala peningkatan harga minyak masak antara lainnya adalah selaras dengan kenaikan harga bahan impon seperti minyak sawit. Laporan penuh IHP bagi bulan Ogos 2021 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Sejumlah 20 buah komputer riba disumbangkan oleh Dynamic Technologies and Progressive kepada Pusat Pembangunan Belia khusus untuk para pelajar yang memerlukan dalam memudahkan lagi pembelajaran dalam talian. Sumbangan diadakan secara maya itu menerusi kempen sumbangan iaitu Matlamat-Matlamat bagi Pendidikan. Hadir Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kempen sumbangan merupakan sebahagian dari Matlamat Dynamic Technologies and Progressive dalam menyokong inisiatif pembelajaran dalam talian dan keperluan peralatan ICT di seluruh negara. Usaha kolektif Commonwealth dalam tadbir urus integriti dan perlindungan hak asasi manusia dalam sukan, terutama dalam konteks kecemasan kesihatan global akibat COVID-19, antara yang dibincangkan semasa mesyuarat para pegawai kanan Commonwealth mengenai sukan bagi pembangunan dan keamanan SOMSDP. Mesyuarat diadakan secara maya baru-baru ini. Menyertai mesyuarat Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tema mesyuarat meningkatkan pelaksanaan dasar sukan utama bagi pembangunan dan keamanan SDP untuk mencapai matlamat pembangunan mapan. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Lane Robinson, Ketua Pembangunan Dasar Sosial, Ekonomi Belia dan Lembaga Pengarah Pembangunan Mapan. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam menghulurkan sumbangan 270 pek makanan seperti beras, minyak masak, gula dan makanan kering kepada kempen sumbangan pandu lalu hari ini yang diadakan di Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Felah, Ahli Kehormat Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam kepada Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Orang ramai yang berhasrat menghulurkan sumbangan kepada kempen sumbangan pandu lalu. Sumbangan boleh dihantar setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Manakala hari Jumaat pukul 9 pagi hingga 12.30 hari dan pukul 2 petang hingga 3 petang. Sementara hari Ahad dibuka pada pukul 9 pagi hingga 3 petang.
Bersempena dengan Hari Peladang Petani Penternak dan Nelayan 2021, Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyertai webinar bertajuk Aquaculture Investment Opportunities and Business Meeting in Brunei Darussalam di antara pengusaha-pengusaha sektor aquakultur perikanan negara Jepun dan negara Brunei Darussalam secara dalam talian. Webinar merupakan usaha sama pihak ASEAN Japan Center bersama Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Tokyo, Jepun dengan sokongan daripada Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, Jabatan Perikanan dan Perbadanan Kewangan Jepun. Sesi pertama webinar membentangkan hasil kajian Brunei Darussalam Aquaculture Feasibility Study for Investment yang mempromosikan status perkembangan pelaburan dalam sektor aquakultur di Brunei Darussalam serta pembentangan kertas kerja Jabatan Perikanan mengenai peluang pelaburan aquakultur di negara ini. Manakala sesi kedua webinar, Business Meeting antara usahawan perniagaan negara Jepun dan usahawan perniagaan negara ini. Business Meeting tersebut menjadi salah satu wadah dalam kalangan pengusaha-pengusaha kedua-dua buah negara untuk membuka peluang pemasaran produk negara ini ke negara Jepun. Gelombang kedua penularan wabak COVID-19 yang melanda negara pada ketika ini tidak menghalang warga sekolah Arab dan agama untuk meneruskan aktiviti keagamaan. Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi program keagamaan senegara Persekolahan Arab dan Agama secara maya serentak seluruh negara dengan 2 sesi pagi dan petang. Program keagamaan dimulakan dengan bacaan selawat tafrijiah, Sayyidul Istighfar dan surah Al-Fatihah. Kemudian diikuti dengan membaca ratib Al-Atas beramai-ramai. Diteruskan dengan membaca doa memohon perlindungan daripada wabak COVID-19 dan doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Menerusi hasil operasi pulih, masih terdapat lagi segelintir individu yang sengaja mengabaikan aspek keselamatan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan pihak kerajaan. Justru operasi pulih akan diperketatkan lagi dalam memastikan pematuhan arahan akan dapat diikuti dan ditaati dengan sebaiknya. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dilaporkan lari daripada majikan oleh Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan Daerah Polis Brunei dan Muara. Muhammad Bilal berumur 43 tahun dan memegang bilangan pasport BY005891. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan Daerah Polis Brunei dan Muara melalui telefon 2242334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan.